Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut maknanya surah yang akan disebut dalam surah ini laba-laba. Surah yang ke-29, juzuk yang ke-20. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 12. Ayat 12, ayat ini sambung kepada cerita kita dalam siri yang lepas, iaitu Allah SWT berpesan kepada hamba dia, apa yang dipesan supaya berbuat baik, ihsan, berbakti kepada dua ibu bapa. Cuma arahan ataupun pesanan keras daripada Allah Azza wa Jalla dalam masalah akidah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin kita toleransi. Oleh kerana mak tak suka kepada Islam, saya pun tinggallah Islam, na'udzubillah. Ataupun mak tak suka kepada amalan sunnah Nabi SAW, kita pun tinggalkan sunnah. Maknanya dalam masalah prinsip, dalam masalah yang berkait dengan Al-Quran dengan hadis, maka di sana tidak ada orang panggil tanazul, kita tinggalkan perbuatan, tapi masih lagi dalam skop diplomasi, perbincangan secara baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah SWT khidmatlah kepada mereka, berhubunglah dengan ibu bapa kamu walaupun mereka bukan Islam, walaupun mereka anti Islam, tapi buat baik dari sudut kehidupan. Dari sudut akidah, kita kata tidak ada, kita tidak akan tanazul, tidak akan turun ataupun tinggalkan pegangan kita. Itu apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla di antara cabaran. Kerana surah ini dimula dengan cabaran. Hasiban nas an yutraku. Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan boleh nak buat apa saja setelah mereka mengaku beriman? Maka dalam negara Islam akan terkumpul di sana tiga kumpulan yang besar. Yang pertama, kumpulan yang ikhlas, beriman dan berjuang. Ini yang dinamakan mukmin haqi, zahiran wa batinan. Kita kata alhamdulillah. Ada kumpulan yang kafir total, kafir zahiran wa batinan. Kita kata senang buat kira sebab kita sudah tahu dia punya kedudukan. Tapi ada satu lagi spesies yang bahaya dalam negara Islam, dia panggil spesies sesumpah. Duduk dalam jumpa orang Islam, qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Bila jumpa dengan geng-geng syaitan dia berkumpul dengan puak-puak kafir, kita ambil angin je tu, ambil hati ya. Dengan orang-orang Islam tu nampak senyum, tapi sebenarnya kita di sini dalam bahasa akidah, bahasa Quran dia panggil munafik.
Na'udzubillah. Maka itu dia panggil ujian yang dilalui oleh kita umat Islam. Kemudian sambungan kita pada kali ini, satu lagi, ujian. Ujian Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman dengan godaan. Tawaran, ighra', dia panggil ighra'. Kan dalam pembelajaran kita lepas kita ada ighwa' dengan ighra'. Maknanya melarakan ataupun dengan cara memberi tawaran-tawaran yang menggiurkan oleh daripada puak-puak kafir. Oh, mau ambil ikut kami dapat projek gini, dapat ni. Itu dia panggil ighra'. Oh, kalau kata kecek. Kecek ni maknanya macam beri satu jaminan, harapan. Ini semua uslub-uslub yang telah digunakan oleh puak-puak kafir untuk merusakkan Islam. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 12 sehingga ayat 15, insya-Allah. Bagi para pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 849. 849 edisi Rumi Syariah. Cari nombor ayat surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat dia 12. Alhamdulillah. Mari kita baca dua ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Balik semula kepada ayat 12. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, berkatalah puak-puak kafir, ketua-ketua dia, penggoda-penggoda. Itu dia panggil ighra'at, makna godaan. Godaan, bahasa Kelantan kata kecekkan. Kecek, mengecek. Berkatalah puak-puak kafir yang kufur engkar kepada orang yang beriman. Mana ni, ini bahasa mari nak berlembut-lembut lah. Yang kasar tadi diguna oleh mak dia, sebagaimana cerita Sa'ad, cerita Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar. Apa dia kata? Puak kafir kata apa? Dalam tafsir kata ai kuffar Quraisy. Puak ini cerita asal dia. Puak kafir Quraisy berkata pada orang-orang yang beriman di Mekah. Apa dia kata? Ittabi'u sabilana, ikutlah jalan agama kami, ikut cara kita, mari sini. Kalau mau ikut aku punya jalan, apa dia jaminan yang kamu nak bagi? Wal nahmil khatayakum, kami sedia menanggung kesalahan-kesalahan kamu kalau kamu mengira perbuatan itu salah. Bos dia kata, mu jangan takut, kalau salah kami tanggung. Dia punya jaminan. Macam kita gini juga, you buat je,
Apa masalah? Kita sedap dia punya cakap. Cakap sedap. Orang yang menanggung, yang kena. Wal nahmil khatayakum. Allah jawab apa? Ini percubaan yang dibuat oleh puak kafir untuk nak memurtadkan orang Islam. Dengan percubaan fitnah bisyaki, nak menimbulkan keraguan dalam diri orang Islam. Wal mughalatah dan juga cuba nak mencelarukan pemikiran orang Islam yang mereka tak mampu nak murtadkan orang Islam tu dengan azab, dengan penyiksaan yang dia buat. Tak jadi. Tengok keluarga Ammar, mereka seksa, duk mai ahadun ahad, Allahu ahad. Maknanya orang kata tak degih, maknanya tak bergoyah dia orang tu. Maka dia mari guna uslub lain pula. Ini dia panggil gaya. Uslub ni maknanya cara bagaimana mereka nak pesong ke orang Islam tu macam-macam cara. Ini cara baik pula lah. Nak cara kasar tak dapat. Maka dia mari guna cara lembut pula. Kamu jangan takut. Kalau kamu rasa bersalah, kami jamin. Kami beri jaminan. Macam orang kita sekarang ni dengar cerita. Bila bos dia ni nak minta anak buah dia buat satu benda yang tak betul, menyalahi undang-undang contohnya, you buat je. Kami sediakan pasukan peguam yang hebat kami. Gitulah dia punya cara. Buat kafir buat. Tak apa. Jangan bimbang. Dosamu kalau salah kami tanggung. Dia punya jaminan. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala nafikan apa yang mereka kata. Tuhan kata apa? Tengok ayat ni. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Padahal mereka tidak akan dapat menanggung kesalahan orang-orang yang bersalah itu sedikit pun. Tak boleh. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Fatir. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Pada asalnya dosa orang lain tak boleh ditanggung oleh orang lain. Asalnya begitu. Itu dari sudut keadilan, kesalahan orang lain tak boleh kita tanggung. Cuma dari sudut sabab wal musabbab. Itu lainlah musabbab mana ada kaitan di situ. Innahum lakazibun. Dan sesungguhnya mereka lah berdusta. Yang betulnya dusta, bohongnya ni. Yakni dakwaan mereka yang demikian nyatalah dustanya. Kerana tiap-tiap seorang yang bersalah, dialah sahaja yang menanggung dosanya. Orang bersalah dialah tanggung dosa. Macam mana dia tanggung? Ini dia panggil, pada asasnya dosa orang tu dia tanggung sendiri. Tapi kita kata adalah kaitan itu sebagaimana ayat yang ke-13 nanti insya-Allah. Mana para pelajar sekalian, Allah kata mung duk jamin nak tanggung dosa orang. Dosamu pun tak habis-habis lagi nak tanggung, tak larat nak menanggung dosa orang. Kita ada juga ni. Orang yang duk kempen orang. Contohnya dia jual produk jenis saham ke, jenis apa. Tuan masuk je kami punya produk ni. Sokong je. Dosa kami tanggung. Kami dah semak. Dia punya bahasa kepiyah cotik atas kepala. Kami dah semak halal haram dia ni. Tak ada masalah apa-apa. Dia pun tayanglah muka ustaz-ustaz yang duk makan sekali dengan dia. Dia gambar duk kebetulan je minum sekali ke makan sekali ada je. Anak satu masa
cerita ni. Kita pergi di kedutaan, masa tu kedutaan Arab Saudi ada majlis. Gilah kita ni. Kebetulan ada di KL. Mari seorang pakcik nak ambil gambar. Kita kata biasa nak ambil gambar, ambil. Dia kata, takkan nak kelahi dalam majlis. Tak lama lepas pada tu, ada orang tunjuk pada saya. Dia kata, Ustaz, tahu ke tidak apa cerita? Pakcik yang jual ubat tu duk tayang gambar dia dengan tadi dalam bandar tempat dia jual tu. Masya Allah, rupanya kita tak tahu pun, tak kenal pun dia orang ni. Ini bahaya ni, main gambar-gambar ni dia boleh gunakan untuk melariskan produk dan sebagainya. Tak usah. Jadi kita kata buat kafe ni pun gitulah. Kami jamin, jangan takut, kita punya produk ni itu dia panggil uslub al-ighra'. Nak meyakinkan orang. Jangan bimbang. Dosa apa? Tok nenek kita dah buat benda ni. Dosa. Duk dengar cakap Muhammad seorang dia je. Kita dia punya bahasa nak meyakinkan, menggoyahkan pegangan orang-orang Islam dengan cara baik. Tadi dengan cara kasar, orang tak peduli. Dengan cara baik. Dalam ilmu siasah, kita panggil hadir al-alam islami. Ada satu subjek yang kita belajar, hadir alam islami. Maknanya dunia sekarang. Kedudukan dunia sekarang ni, dia kata penjajah mula-mula dia masuk negara orang dengan tentera. Dia tawan kita. Jepun ke, British ke, Perancis ke apa benda. Tapi banyak negara-negara dia pasal kena melalui muqawamah, penentangan daripada rakyat, daripada masyarakat dengan kuat. Dia tukar uslub kepada al-ghazwul fikri. Daripada al-ghazwul askari kepada al-ghazwul fikri. Daripada serangan ketenteraan kepada serangan pemikiran. Rupanya, bila dia masuk dengan serangan pemikiran, lebih dahsyat kerusakan yang berlaku pada masyarakat. Tengok bila penjajah mari dulu. Dia ambil anak-anak orang Islam yang cerdik-cerdik. Budak ni cerdik ni. Ambil. Taja selalu. Anak ustaz ke, anak tuan guru ke, dihantar ke sekolah orang putih. Bahasa dia lah, sekolah orang putih dia panggil. Anak tok guru serah cakap orang putih, bahasa Arab tak tahu apa dah. Akhir sekali ayah dia mati, kita ayah terpaksa kena pergi hantar ke wakaf di universiti pengajian Islam mana-mana. Bertukar habis dia punya watak. Ini cara buat kafe dia panggil ghasilil mukh, nak basuh otak. Melalui al-ghazwul fikri, serangan pemikiran. Ini bahaya. Baik. Tengok ayat 13. Allah kata, bohong puak-puakmu. Tapi ingat, mana-mana ketua yang telah memesongkan orang, dia bertanggungjawab dengan orang tu. Memang tanggungjawab sungguh. Cuma nanti kita tengok apa beza di antara tadi Allah Ta'ala nafi, tak ada orang boleh tanggung dosa orang lain. Tapi ayat 13 ni, orang tu boleh tanggung dosa, bukan boleh tanggung, memang menanggung dosa orang. Bagaimana kita nak taufik di antara dua ayat? Ini penting dalam ilmu tafsir dan juga bahagian tadabbur. Kali mula-mula kata tak ada tanggungan dosa orang lain. Tiba-tiba dosa orang lain pula ditanggung. Baik, tengok dulu ayat. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka. Itu jelaslah kita. Ma'a asqalihim, bersama dengan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan. Ini dipanggil bersebab. Dosa al-musabbib. Orang yang menyebabkan orang sesat, menyebabkan orang buat maksiat, menyebabkan orang jadi kufur, maka penyebab bertanggungjawab dengan orang itu.
ولا يسألن يوم القيامة. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak. Amma kanu yaftarun, tentang apa yang mereka ada-adakan, mereka rekakan di ayah yang dibuat secara dusta itu. Mu akan bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan itu. Tengok para jemaah sekalian, Allah SWT sebut innahum lakadzibun. Dalam ayat yang lepas, ayat 12, mereka bohong. Bahawa qad yuhimu anna ad-du'a lam yahmilu syai'an min awzaril mad'uin. Mungkin kita duk mikir dosa dia lah. Kenapa pula nak menyalahkan saya? Maka di sini Allah Taala bawa pada kita ayat yang ke-12 ini, bahawa dosa bersebab kita tak akan lepas. Dosa bersebab. Kita kena ingatlah. Jadi ayat itu secara asasnya, secara umum, dosa setiap orang dia tanggung sendiri. Dosa setiap orang dia tanggung sendiri. Tetapi dosa bersebab. Apa dosa bersebab? Orang ni yang menyesatkan orang. Orang ni yang mengkafirkan orang. Orang ni yang menyebab mereka reka amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang tu bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Ini yang kita takut hari ini. Allahu Akbar. Mana dosa pengikut-pengikut juga ditanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab. Dan mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti, apa yang mereka reka-rekakan, ciptakan daripada hujah-hujah yang karut, daripada godaan-godaan yang mempesonakan, daripada pemisungan fakta dan maklumat, ataupun apa saja yang kamu buat sesat, kamu tanggungjawab dengan orang-orang yang terkesan tersesat dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok hadis-hadis yang menyebut tentang perkara yang tersebut. Ada hadis yang Nabi SAW sebut kepada kita, dia panggil dosa bersebab. Dosa bersebab. Kita takut juga ni, kalau tidak kita ingat apa salah aku? Dosa masing-masing. Bahkan ada orang sekarang ni bercakap, apa awak susah? Kita punya kubur masing-masing. Dia ingat kubur masing-masing tu main-main gitu ya. Kubur masing-masing. Tuan-tuan tanda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda. Siapa dia ajak orang kepada kebaikan, petunjuk. Kita ajak orang supaya beriman. Kita ajak orang beriman supaya beramal. Amal dengan Islam, beramal dengan Quran, beramal dengan sunnah. Kana lahu minal ajri. Allah Ta'ala akan beri kepada dia pahala orang-orang yang ikut apa yang kita ajar itu. Alhamdulillah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Bahkan tidak kurang pahala orang tu. Orang tu dapat 100%. Kita pendakwah yang duk ajak orang, kempen orang supaya beramal dengan sunnah ini, juga dapat pahala. Tuan-tuan kaya nanti di akhirat esok. Tapi ingat baik, sebaliknya al-aksu bil aksi. Man da'a ila dalalatin, siapa dia sesatkan orang, maka orang tersesat dengan dia tanggung dosa dia tanggung dosa orang yang disesatkan itu tanpa mengurangkan dosa kawan tu. Kawan tu dapat dosa sebakul, mu dapat sebakul. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Banyak lagi lah hadis satu lagi dalam Muslim juga, tentang man sanna fil Islam. Siapa dia hidupkan dalam Islam ni satu sunnah yang dilupai oleh orang. Contohnya, sekarang ni musim PKP. Setelah 4 bulan tak pergi masjid, kita nampak kelesuan jemaah. Lesu dia. Solat sunat pun tak berapa nak lekat. Zikir pun macam satu kebengongan lah kita kata. Maka kita ihyakan balik. Kumpul semangat semula supaya mereka beramal dengan sunnah, orang ikut. Maka itu dipanggil sanna
sunnatan hasanah. Bukan kita rekod ibadat, jangan. Itu karut nama dia. Makna kita hidupkan balik orang lupa. Masuk masjid, tak sahayatul masjid contohnya. Banyak lagi lah perkara-perkara yang dilupai setelah mereka terkesan dengan COVID ni. Kita hidup balik. Ini hadis ini jelas bahawa setiap orang yang menjadi sebab, maka dia menjadi sebab. Dia dapat sebab. Sebab baik, alhamdulillah. Sebab buruk, na'uzubillah. Jadi ada orang tanya, dia kata dalam soalan, kita tak perlu ke niat apa-apa kepada ayah kita kebaikan, sebab bila kita buat memang kita dapat. Kita kata na'am. Kalau ayah kita ajar kita, didik kita, dia ajar kita baca Quran, dia ajar kita solat, setiap kebajikan yang kita buat itu dapat pahala secara online. Tapi kita juga kena ada orang panggil khusus doa khas untuk dia, istighfar, minta ampun. Yang kita sedekah juga pahala-pahala yang lain, itu satu khas dia panggil. Yang tadi tabaan, itu berbeza. Baiklah para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita 2-3 hadis ini, Nabi SAW telah beri kepada kita anugerah yang besar. Anugerah yang besar macam mana? Setiap kebaikan yang kita ajar kepada orang, kita meraih pahala. Dalam bahasa orang berniaga sekarang dia panggil MLM lah. MLM. Downline, upline, ini semuanya kita dapat pahala daripada orang yang kita buat baik. Ajar dia Quran, ajak dia solat. Orang ni lara, kacau sana sini, kita panggil dia, kita didik dia, akhirnya dia solat, akhirnya dia tutup aurat. Jadi perbuatan baik itu memberi pulangan kepada kita. Sebab itu dalam siri yang lepas, apabila ada orang tanya tentang nak bagi hadiah pahala Fatihah kepada Nabi SAW, Al-Imam Nawawi kata jangan kita beri benda kepada yang lebih atas. Sebab apa kita nak beri? Sedangkan Nabi secara automatik semua yang kita kebaikan yang kita buat ini dapat kepada Rasulullah SAW. Tak payah kita hantar-hantar. Kita ingat baik-baiklah. Baiklah para pelajar sekalian, 2 ayat ini iaitu Allah Ta'ala cerita kepada kita yang pertama tentang godaan yang dibuat oleh puak kafir. Godaan yang dibuat oleh orang kafir bila dia menggoda orang dengan jaminan-jaminan yang kononnya mereka boleh bagi jaminan dosa ditanggung. Kita kata itu semua cakap-cakap yang tidak baik, namun dosa bersebab na'am, orang itu bertanggungjawab. Baru ni ada orang tanya soalan tentang orang tular dalam video. Sekarang ni mudah sangat tular menular ni. Terutama sekali ahli-ahli motivasi, ahli pendakwah yang admin dia rajin potong video ni. Dia potong video pendek, buat TikTok pula 1 minit, habis pening kepala orang dengar. Maka dia kata mak ayah berdosa dengan dosa anak-anak dia. Kita kata tidak sebagaimana yang disangka. Dosa bersebab na'am. Nah, contohnya ayah ni dah didik anak dia. Dia sudah didik anak dia, asuh anak dia, dia bagi pendidikan Islamnya, bagi tahu jaga solat, jaga puasa. Kalau ada harta keluar zakat, ada duit pergi haji. Yang muslimat pula tambah lagi jaga aurat contohnya. Jaga makan minum halal haram. Kita sudah bagi pendidikan. Tiba-tiba anak ni terpelanting, terpesong dengan godaan dunia, ighra'atid dunia, ataupun daripada pemikiran al-ghazwul fikri tadi, maka dia lari daripada landasan channel yang kita buat. Ayah dia tak berdosa. Sebab kita sudah bagi didikan. Tapi kalau ayah dia masih lagi tidak bertanggungjawab, ketika itu kesalahan itu mungkin naik atas kepala dia sama. Sebab Allah Ta'ala bagi tanggungjawab kepada kita, kita tidak bertanggungjawab, tidak memberi pendidikan yang baik. Jadi kita kena hati-hatilah. Hati-hati dengan kenyataan kita supaya tidak mencelarukan masyarakat dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ada sandaran daripada syariat. Maka dalam ayat ini kita sudah faham bahawa dosa setiap orang dia tanggung, pahala setiap orang dia ambil.
Tetapi satu lagi kategori dosa bersebab, ini boleh share dengan orang-orang yang menjadi sebab, penyebab, dan orang yang terpengaruh dengan orang tersebut. Na'udzubillahi min ghadabillah. Maka kita kena hati-hati tuan-tuan. Setiap perkara yang kita nak buat, pastikan ianya ada sandaran daripada sunnah Nabi SAW, supaya kita tidak menjadi orang yang menyebarkan perkara yang tidak baik. Baiklah para pelajar sekalian, ayat ini dimulai dengan cabaran. Nabi SAW telah melalui cabaran yang begitu gawat ketika berada di Mekah. Ketika berada di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Maka cerita yang pertama Allah SWT bawa kepada kita dalam surah ini, cerita Nabi Nuh AS. Apa hikmat? Ini dia panggil hikmat. Kenapa? Sebab Allah SWT nak didik Nabi SAW, ya Muhammad, mu baru 10 tahun. Berlawan dengan Abu Jahal di Mekah, baru 10 tahun lebih. Sabar. Nabi Nuh berdepan dengan kaum dia 1000 tahun. Kita 10, Nuh sudah 1000 tahun. Berapa kali ganda? Berapa? Kalau 1000, 100 tahun maknanya 1/10. 1/100. 10 tahun dia 1000 tahun. Masya Allah. Kenapa tak nak sabar? Kenapa tak nak sabar? Ini ayat mendidik. Kita pun berapa tahun dah mu dakwah? Baru 5 tahun. Baru berapa tahun? Habis? Orang tak dengar lah. Orang tak dengar cakap saya. Sabar. Nabi Nuh 1000 tahun. Barulah kita rasa, ini semua para jemaah sekalian, cerita-cerita yang dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya mengandungi hikmah dan kesan-kesan dia kepada kehidupan seorang Muslim. Allahu Akbar. Baik, kita baca ayat 14. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Para pelajar tanda, Nuh awal Rasul. Maknanya Rasul yang pertama selepas Nabi Adam, iaitulah Nabi Nuh AS. Allah hantar Nabi Nuh kepada kaumnya yang kafir. Maka Nabi Nuh, ia tinggal dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Dalam ayat ini Allah kata alfasanatin illa 50. 1000 kurang 50. Ini bahasa kalau kita nak besarkan angka, kita guna angka yang paling tinggi, kemudian kurangkan sikit berapa. Berapa awak beli barang tu? Dekat 1000 juga tu. Cakap je RM950 kan, tak apa besar. Tapi bunyi 1000, 1000, 10,000. Itu mana angka tu besar kan? Berapa? 1000 kurang 50. Masya Allah, tabarakallah. Fa'aqama fihim nabiyan da'iyan, nabi yang berdakwah selama 950 tahun. Lama tuan-tuan. 950 tahun. Apabila Nabi Nuh telah pun menjalankan tugas yang begitu lama, dan dia diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla bahawa tidak beriman lagi kaum ini illa man qad aman, kecuali orang yang sudah beriman. Maknanya bilangan setakat ni je lah. Level dakwah kamu ni je yang ada, yang lain tak ada.
Ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi, ya wahai Tuhanku, jangan kamu tinggalkan atas muka dunia ni kafir. Sudah dah. Doa Nabi ni mustajab, tuan-tuan. Doa Nabi ni mustajab. Maka فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Akhirnya mereka dibinasakan oleh tufan sedang mereka berkeadaan zalim dengan kufur derhaka. Tengok nota sikit. Nota di bawah. Setelah Allah Ta'ala menerangkan tentang fitnah yang mempesonakan. Godaan-godaan ni berat juga kita. Tawaran-tawaran yang dibuat oleh bos-bos ni. Ataupun mereka melalui gangguan dan penindasan. Dia dua je kacau orang ni. Sama ada orang guna kekerasan ataupun guna kecekkan. Kecek bahasa Kelantan, makna guna godaan. Dua. Macam penjajah lah. Mula-mula dia guna tentera, kemudian dia lipat pula dengan serangan pemikiran. Dan gangguan fitnah yang mempesonakan atau gangguan dan tindasan yang telah diterima oleh orang-orang beriman dari pihak kaum kafir yang menentangnya, maka untuk memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya menghadapi segala tentangan itu dengan tabah hati, lawan Muhammad. Diterangkan pula mulai ayat ini kisah nabi-nabi dan umatnya yang beriman yang juga telah mendapat tentangan keras pada zaman masing-masing. Kesudahan mereka dengan pertolongan Allah Ta'ala telah selamat dan berjaya akhirnya. Gitulah. Jadi Nabi Nuh bila dia berdoa, sebagaimana kita sebut tadi, setelah Nabi Nuh dapat maklumat, ingat baik ni tuan-tuan, jangan mudah-mudah kita, jangan mudah-mudah nak doa kepada orang kafir. Berapa tahu kita doa, kita dakwah 2-3 orang tak dengar, doa biar binasa. La. Alfasanatin illa 50, 1000 kurang 50, barulah Nabi Nuh berdoa. Maka mari tufan ni banjir besar, air turun dari langit, air keluar dari bumi, dua-duanya sekali. Fa'anjaynahu wa ashabas safinah. Tengok ayat. Fa'anjaynahu wa ashabas safinah وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu kami selamatkan dia, Nuh, dan pengikut-pengikutnya yang turut serta dalam bahtera. Orang naik atas kapal, najah. Dan kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberi pengajaran insaf kepada sekalian makhluk. Kenapa tak pengajaran? Pengajaran besarlah, makna kalau orang yang lawan Islam, yang lawan kafir, ini hujah, mereka akan binasa. Ayatul alim, menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala, menyelamatkan orang yang taat dan membinasakan orang yang maksiat. Selamat orang taat dan binasa siapa? Orang-orang yang derhaka. Allah. Orang taat selamat, orang binasa, orang yang derhaka binasa. Maknanya di hadapan Nabi mereka sendiri. Itu perbezaan di antara tuan-tuan tanda.
Ada ulamanya di antara Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata wa ja'alnaha ayatan lil alamin, kami jadikan bahtera itu tanda bagi masyarakat alam ini tengok orang yang telah binasa sebab derhaka kepada Allah Taala. Ai ni Ibnu Katsir, wa ja'alna tilkas safinah baqiyah, kami jadikan bahtera itu kekal duduk di atas bukit Jabal Judi. Jadi orang tengok, oh ni kesan Nabi Nuh, ini kesan Nabi Nuh, ini kesan Taufan, ini kesan orang derhaka. Ini kesan derhaka, mana kita tengok ada. Ada kata tanda ini sebagai peringatan kepada orang derhaka bahawa kesan daripada apa yang kamu lakukan itu buruknya, kamu akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak binasa sekarang, binasa selepas ini. Jarak di antara pengkhianatan yang dibuat oleh Abu Jahal dengan kebinasaan dia tak lama. Dia halau keluar Nabi dari Mekah bila, tuan-tuan tandalah hari ini dalam sejarah, contohnya hari ini dalam sejarah kan, insya-Allah, iaitu dalam ulama sirah kata apa? Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba 23 September tahun 622. Tanda hari ini dalam sejarah. Hari ini atau besok lah. Iaitu 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, tahun pertama hijrah, bersamaan dengan 23 September tahun 622. Ingat tak sejarah-sejarah ni? Jangan duk main sejarah orang putih ya. Duk main 31 bulan 8 57. Kita ingat juga sejarah besar di dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita ambil dua ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, cerita Nabi Nuh. Pendek. Sebab apa pendek? Cerita ni telah kita detailkan dalam surah yang lain. Panjang dah kita bincang Nabi Nuh, bagaimana dia berdakwah, bagaimana penentangan daripada mereka, apa sebabnya Allah hantar mari Nabi Nuh setelah jarak di antara Nuh dengan Nabi Adam 10 kurun, dan orang mula sesat, mula sembah berhala, mula berlaku pemujaan dan sebagainya. Maka Allah SWT hantar mari Nabi Nuh alaihissalam untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tak peduli juga, binasalah kumpulan itu. Baik para pelajar sekalian, jadi Nabi Allah Ta'ala sebut dua ayat jadi ini, ayat 14, ayat 15. Pendek. Sebab ana dah ulang beberapa kali dah kepada para pelajar sekalian, cerita dalam Quran ni dia mesti bersambung. Mesti sambung. Dalam surah ni disebut bab ni, sini sebut sini. Dalam surah ni Allah Ta'ala sebut dua aja. Tempoh masa Nabi Nuh berdakwah dengan selamatnya orang yang naik di atas bahtera. Apa yang kita dapat? Nanti dalam fawaid nanti saya akan sebut insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita akan berhenti di situ dulu. Adapun ayat 16, tuan-tuan dan puan-puan yang ada tafsir, nampak kan? Ayat 16 Allah Ta'ala dah mula tukar kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Insya-Allah kita sambung dalam siri akan datang. Nak cerita Nabi Nuh dua ayat je. Bahasa kita kata tasliyatan. Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi SAW. Muhammad, mu berapa tahun baru? Berapa tahun baru kau berdakwah? Nak banding dengan Nuh sudah 950 tahun. 1000 kurang 50. Kita pun tuan-tuan, ni ada ramai juga para pelajar kita rasa sedih. Sebab bila kita ajak orang beramal dengan sunnah Nabi SAW,
Ramai yang sudah kena marah-marah dengan orang, kita kata sabarlah tuan-tuan dan puan-puan. Perjalanan dakwah kita baru bermula. Baru bermula, didiklah masyarakat, biar dia kenal sunnah, biar dia tahu ini amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan rekaan-rekaan orang, dan pelbagai lagi lah. Allahu Akbar. Baik. Kita balik kepada beberapa faedah dari ayat yang telah kita baca ini. Yang pertama, tuan-tuan tanda yang pertama, ayat 12, wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Orang kafir mai kata kepada orang beriman, jangan takut, kami jamin dosa-dosa awak. Faedah dianya, yukhbiru ta'ala an iftira'il kufar. Ayat ini Allah ceritakan kepada kita tentang godaan-godaan, rekaan-rekaan yang dibuat oleh puak kafir untuk nak memesongkan orang Islam, dan sekaligus ayat ini menjadi amaran kepada orang beriman. Mu jangan percaya cakap puak tu. Kamu jangan percaya. Kalau kamu sesak sekali dengan dia, bukan dia yang kena, mu kena juga. Jadi jangan dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 13, wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Allah kata mereka tanggung dosa orang yang diperdayakan, yang disesatkan. Jadi ayat ini, para pelajar sekalian, anna kullaman aslaka ahadan tariqan, mana-mana orang bawa orang ikut cara dia, kalau yang baik alhamdulillah, kalau yang sesak-sesaklah dia, kana syarikahu fi amalihi, orang tu menjadi partner, jadi syarik, kawan dalam perkara yang tersebut. Sebab itulah kalau kita nak, tadi hadis yang saya baca tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa dia hidupkan perkara yang baik dalam Islam, kita ajak orang solat, ajak orang zikir, ajak orang ikut sunnah, orang ikut, alhamdulillah. Semua orang yang ikut, kita boleh pahala. Tapi kalau awak ajak orang buat benda yang mungkar, maksiat, bolehlah sekali dengan dia. Jadi ayat ini mengatakan, mengisbatkan bahawa orang yang menjadi sebab, penyebab itu juga berdosa sekali dengan orang yang buat. Mana tidak dinafikan terus. Orang lain tidak menanggung dosa orang lain, betul. Tapi kalau bersebab, maka dia jadi. Faedah yang ketiga, ni masih lagi ayat 12. Wa qala allazina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ayat ini juga hirsul kafirin ala ighwa'il mu'min. Memang orang kafir semangat sungguh-sungguh untuk nak memesongkan orang Islam. Sampai hari ini pun masih macam-macam perkara yang dia buat. Dia tak mampu nak lawan kita dengan kekerasan, mereka mari dengan cara lembut, dengan cara godaan yang mempesonakan, ataupun godaan yang selari dengan kehendak nafsu, masuk. Dalam bahasa pendakwah kali dia panggil menormalisasikan perkara-perkara mungkar dengan maksiat. Na'udzubillah. Oi, kenapa tu sengih suka nampak? Ustaz tu. Oi, tengok sukan. Oh, tengok sukan. Suka apa ni? Wrestling, Gusti. Gusti, kawan tu pakai seluar spendo. Seluar spendo ni orang kampung ni kata. Seluar dalam je pakai. Seluar kecil. Aurat mu duk tengok, sengih dia. Oh, bertepuk meja. Kita ustaz. Oh, habis satu kampung tengok. Ustaz minat juga. Sudah. Ni kata apa? Kenapa comel tu janguk tu? Pakai keni lutut tu kenapa? Ustazah tu, ustazah. Keni lutut juga. Merah sana, merah sini. Bercakap. Forum Perdana Awak Islam. Sekali dia angkat tangan nak tunjuk contoh, siapa ke lengan nampak. Ustazah tak pakai setongan. Habis orang ikut dia. Model. Ini bahasa kita. Jangan tuan-tuan. Maknanya cabaran itu besar. Setiap orang itu dia panggil bahayanya al-ighwa ataupun ighra. Uslub yang digunakan oleh puak kafir itu juga dibuat oleh orang lain.
Mana yang keempat, kita kata wal nahmil khataya wa ma hum biha. Mana dalam ayat ini Allah Taala sebut tentang orang yang bersebab, menjuat sebab. Dia guna bahasa ighra, tak apa, saya tanggung dosa, saya jamin. Jaminlah jamin. Mana boleh jamin? Jamin dosa orang habis. Mana ayat ini Allah Ta'ala sebut setiap penjamin dia kena bertanggungjawab dengan orang bawah jaminan dia. Baik, yang kelima, Allah kata wa ma hum bihamilin. Mereka tak tanggung dosa orang lain. Ini isbatu adlillah. Keadilan Allah Ta'ala kepada kita, dosa setiap orang ditanggung sendiri. Tapi kalau awak menjadi penyebab, dikaitkan sama. Adil. Kalau dosa orang lain, orang tu tanggung, jadi di mana keadilan Allah Azza wa Jalla? Apa salah aku? Salah awak sebab awak jadi sebab. Itu bersalah. Allah, panjang pula perbahasan dia. Yang keenam, tuan-tuan tanda cepat sikit. Yang keenam, kenapa Allah kata yaftarun? Apa yang mereka reka-rekakan. Tuhan tak kata yaf'alun, menunjukkan bahawa apa yang mereka buat kepada Nabi itu semuanya tuduhan bohong belaka. Semuanya tuduhan-tuduhan yang karut, yang tidak berasas. Bahasa kita sekarang ini kata yang tidak berasas. Semuanya bohong. Allahu Akbar. Yang ketujuh, bahawa Nabi Nuh alaihissalam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Allah Ta'ala mula surah ini dengan menyebut kisah Nabi Nuh. Sebab apa? Dalam hadis menyebut awal rasul yang pertama. Rasul yang pertama yang dibangkit kepada ahli bumi ini setelah berlaku penyelewengan besar. Tuan-tuan kena ingat, dalam hadis menyebut di antara Nuh dengan Adam 10 kurun. Jadi lama sangat masa, orang terlupa. Cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Mula-mula mati orang soleh. Yaghusa wa Ya'uqa wa Nasra tu nama-nama orang soleh zaman tu. Bila mati, syaitan mari. Kamu sayang tak ke guru kamu? Hei, kenapa tak sayang? Dia didik kami. Habis nak biar gitu ya? Dah, buatlah patung, kenang-kenangan. Oh, betul-betul. Buat patung, letak di tepi masjid. Mati generasi pertama, syaitan ni panjang umur dia, tuan-tuan. Dia mari pula. Tok nenek, tok ayah kamu buat patung dulu, tu tengok saja. Dia suruh hormat. Habis gosok-gosoklah sikit. Gosok tabaruk dia panggil. Dia punya transformasi dia panggil. Bergerak. Mari generasi lain pula, gosok je. Akhir sekali, kata dalam riwayat Ibn Abbas ni, punca berlakunya penyembahan berhala di atas muka bumi ini, al-ghulu fi hubbis salihin, melampau kasih kepada orang soleh. Sembah. Sebab itulah, kita bimbang, kita takut hari ini, dia punya permainan syaitan ni slow-slow. Ni gambar-gambar, replika ni, nak menyatakan cinta Nabi. Mula-mula tu, cinta tepek situ. Mari anak cucu sikit lagi, gosok berkat. Ada gambar ni dalam rumah tak masuk pencuri, rumah tak terbakar, rumah atap dalam kedai jadi pelaris. Tuan-tuan bayangkan nanti, syaitan ni dia punya bergerak, dia punya iqra'at, mungkin satu masa lagi akan berlaku penyembahan. Na'udzubillah. Hati-hati, cerita Nabi Nuh jangan berulang lagi ke zaman kita ini, kerana itu kewajipan para pendakwah berhati-hati apabila datangnya benda-benda yang pelik-pelik, pemujaan-pemujaan ini. Binasanya dulu umat itu sebab apa? Al-ghulu fi hubbis salihin, ketika itu datangnya Nabi Nuh alaihissalam. Kan dalam hadis yang panjang tentang perjalanan di akhirat esok. Bila kita berjalan mencari itu Adam, ini dalam hadis,
Bila cari Nabi Adam, ya Adam, mu makhluk yang pertama, kamulah orang yang nenek kami, datuk kami, tolonglah kami, isfa' lana ya, wahai datuk kami, tolonglah kami. Tok Adam kata tak boleh, gini. Kemudian dia kata, izhab ila Nuh, kamu pergi carilah Nabi Nuh. Sebab apa Nabi Nuh? Nabi Nuh kita suruh Tok Adam kita kata cari Nuh. Dia panggil ulul azmi minar rusul kan. Nabi salah seorang daripada ulul azmi minar rusul. Alhamdulillah. Terdapat banyak hadis-hadis yang menyebut kepada kita perkara ini. Kita kata alhamdulillah. Baik. Yang ke-8 Allah Ta'ala sebut, laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa 50. Allah kata Nabi Nuh duduk dengan kaum dia 1000 tahun kurang 50. Timbul salam mal faidatu fi zikri muddati lubsihi. Ini timbul soalan. Apakah faedah Allah sebut tempoh Nabi Nuh duduk di atas dunia ni dalam dakwah 950 tahun? Jawab dia, tulis cepat jawapan ni. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhiqu sadrahu bisababi adami dukhul fil Islam. Nabi dah rasa sempit dada, susah hati. Kaum dia di Mekah tak masuk Islam, duduk lawan dia juga. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran ni, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 10 tahun. Nabi Nuh sudah 950 tahun. Walaupun begitu, lama masa, berapa orang yang ikut dia? Tak ramai pun ikut Nabi Nuh. Kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Mu tengok bilanganmu berapa? Ramai. Bila Nabi ke Madinah, tahun yang pertama peperangan Badar, Nabi kita keluar dengan 311 orang ya. Tahun yang ketiga, ni tanda fakta sejarah ni. Tahun yang ketiga, dalam peperangan Uhud sudah ada 1000 tentera. Yang munafik lari balik sedikit. Tahun yang kelima, berlakunya peperangan Ahzab, kita sudah ada 3000 tentera. Pembukaan kota Mekah, tahun 8, 10,000 tentera dari Madinah bergerak ke Mekah. Syuf, angka tu naik. Tahun yang ke-10, Nabi kita pergi haji, ulama sirah mengatakan, bilangannya sudah 100,000 lebih. Cepat. Dalam masa 10 tahun, pengikut Islam sudah ada ratus ribu. Bagaimana Nabi Nuh? 950 tahun, pengikut dia berapa puluh orang yang ada atas bahtera. Ini ayat ini nak menenangkan Nabi SAW. Allahu Akbar. Itu hikmah Allah Ta'ala sebut angka ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar ilmu tadabbur itu. Yang ke-9, dia panggil uslub istisna. Istisna ni kita kata 100 kurang 50. 1000 kurang 50 tadi. Itu dia panggil istisna. Biasa istisna ni kita sebut angka besar, kurangnya sedikit. Bolehlah. Jangan kata saya beli dah 100 kurang 90 lah. Kurang 10, kurang 5 gitu. Itu dia panggil bahasa mal faedah. Apakah faedah? Tadi faedah kenapa sebut tempoh. Ini faedah kenapa dia guna istisna. Ini untuk anak-anak pelajar-pelajar yang bahasa Arab ni celik mata sikit. Dia kata ada faedah. 2 faedah. Faedah yang pertama, istisna yadullu ala tahqiq. Istisna ni menunjukkan kepada tahqiq, maknanya benda tu betul, tepat. Macam tidak ada sangkaan lagi. Lebih kurang lah. Kita kata lebih kurang 1000 tahun.
Dia duduk tapi kurang 50. Maknanya angka tepatnya kurang 50. Macam kita lah kata, berapa ramai mari tadi? Majlis kita tadi, majlis kuliah kita berapa ramai? Kita kata 5,000. Allah, ramainya kurang 400. Itu dia panggil istisna. Menunjukkan bahawa bila kita kata 5,000 orang, itu lebih kurang. Tak apa sedap. Bila kita kata yang tepatnya 4,600. Kurang 500. Itu dia panggil istisna ni, mana menunjukkan kepada tahqiq dia punya bilangan. Satu. Yang kedua, anna zikra lubsi Nuh, Allah Ta'ala sebut angka tepat ini nak menyatakan bahawa Nabi Nuh seorang Rasul yang sabar. Nabi Muhammad SAW kena sabar. Para pendakwah mesti sabar. Jangan kata, 2 tahun dah, tak berubah-ubah lagi. Ini ada makcik ni dia marah. Dia kata anak dia ustaz, sudah 3 tahun dah dakwah, tak mau juga tutup aurat. Kata tambah 1 tahun lagi. Doa lah makcik banyak-banyak. InsyaAllah. Alhamdulillah, selepas pada tu dia mesej. Dia kata dah berubah dah ustaz. Tengok. Daripada 3 tahun ke 3 tahun setengah, 4 tahun kurang setengah, berubah. Sabar. Pendakwah jangan gopoh, jangan mudah nak doa, biarnya mampu. Bahasa menata orang hati mati. Pendakwah tidak ada dalam kepala dia uslub nak membinasakan orang, uslub putus harapan, tidak. Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara hikmah. Yang terakhir, tengok ayat kita, ayat yang ke-14. Fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Taufan datang sedang dalam keadaan mereka melakukan kezaliman, yakni kekufuran. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa mana-mana orang yang zalim, kalau dia bertaubat, dia tinggalkan kezaliman, Allah Ta'ala akan beri kepada dia kemaafan, keampunan. Tapi kalau mereka terus melakukan kezaliman, kita kata contohlah, contoh zalim ni, kebinasaan itu berlaku apabila orang itu berterusan melakukan kezaliman. Para pelajar sekalian, kita hari ini kita zalim diri kita sendiri. Ustaz Abu Anas, tak pernah saya tampar orang, tak pernah saya pukul orang, tak pernah. Betul, itu zalim orang, tapi zalim diri sendiri. Buat tak? Apa maksud zalim sendiri? Mana-mana orang yang buat maksiat terhadap Allah Ta'ala, maksiat kepada Allah, maka itulah namanya orang zalimun li nafsihi. Dia zalim diri sendiri. Apa maksud zalim diri sendiri? Sebab kita mengundang bala Allah Ta'ala, kita mengundang kemurkaan Allah, kita mengundang azab Allah Ta'ala ke atas kita kalau kita tidak bertaubat. Jadi dalam Tuhan dia kata, Allah kata apa? Wahum zalimun. Allah Ta'ala binasa mereka sebab mereka berterusan melakukan kezaliman. Jadi para pelajar sekalian, supaya kita selamat, supaya kita Allah Ta'ala selamatkan kita, jangan buat sebarang bentuk zalim. Zalim diri sendiri atau menzalimi orang lain. Dua-dua jangan. InsyaAllah, episod cerita yang seterusnya, kita akan dengar pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.